ahli kumpulan kami terdiri daripada Asma Hidayah, Akmal Natasha dan Nur Damia. Dulu, dapur ni penuh dengan harapan. Kini hanya tinggal kenangan. Apalah nasib jus kunyit aku ni, makin hari makin tak dapat sambutan. Raikal, kamu dah pulang? Ha, Mak. Baru sampai aja ni. Mak sambung masak sekejap ya? Baik, Mak. Raikal rehat sekejap dekat sini. Bagus, nanti boleh makan sama-sama. Mak, hari ni Mak ada buat jus kunyit ke? Bisnes Mak sekarang dah semakin merudum, Kal. Pelanggan pun makin kurang. Tak apalah, Mak. Raikal rasa mungkin sebab teknologi sekarang dah semakin canggih lah, Mak. Mau beli atas talian je sekarang ni, Mak. Mak, saya tolong letak lauk atas meja. Terima kasih. Sama-sama, Mak. Macam mana tu, Raikal? Ku pun tahu lemak ni bukannya pandai guna phone ni. Mak, sekarang ni kan dah ada e-dagang. Jadi Raikal ni nak ajar Mak tentang cara guna e-dagang ni. Oh iya ke? Bagus tu aja, Mak. InsyaAllah, Mak. Mak, tengok. Ni carta niaga online. Oh, ini cara baru berniaga ya? Ya, Mak. Lagi mudah dan cepat. Assalamualaikum. Hari kedua live. Alhamdulillah ramai. Jus ni fresh hasil penat lelah saya. Siapa cepat dia dapat? Raikal, tengoklah. Syarikat kita sendiri. Hasil titik peluh kejayaan, Mak. Betul, Mak. Sinopsis cerpen yang telah kumpulan kami pilih iaitu cerpen yang bertajuk Mak Leha Kita yang mengisahkan seorang usahawan kecil iaitu Mak Leha yang menjalankan perniagaan jamu tradisional. Pada peringkat awal, perniagaannya mendapat sambutan yang baik. Namun, semakin merosot apabila kaedah pemasaran tradisional yang digunakan tidak lagi relevan dalam era digital. Pelanggan semakin berkurang dan ejen mula beralih kepada produk lain yang lebih moden serta dipasarkan secara dalam talian. Perkembangan cerita menjadi lebih signifikan apabila anaknya Raikal pulang dan menyedari bahawa masalah utama bukan terletak pada produk tetapi pada strategi pemasaran yang ketinggalan zaman. Dengan bimbingan Raikal, Mak Leha mula beralih kepada platform digital seperti TikTok dan Shopee dengan menghasilkan kandungan kreatif dan interaktif. Hasilnya, perniagaan Leha Herbs kembali berkembang dan mendapat sambutan yang menggalakkan. Cerpen ini diakhiri dengan kesedaran bahawa kejayaan memerlukan keberanian untuk berubah selaras dengan perkembangan zaman. Dari aspek pengkategorian, cerpen Mak Leha TikTok ini jelas tergolong dalam kategori sastera dewasa kerana ianya mengangkat isu yang bersifat kompleks dan realistik. Antaranya termasuklah cabaran dalam dunia keusahawanan, kemerosotan ekonomi serta keperluan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi digital yang semakin canggih. Selain itu, cerpen ini turut memperlihatkan konflik generasi di antara Mak Leha dan anaknya Raikal yang mencerminkan perbezaan paradigma pemikiran antara generasi lama dan generasi baharu. Konflik ini bukanlah sekadar bersifat luaran tetapi turut melibatkan aspek dalaman seperti penerimaan perubahan dan penyesuaian diri
yang memerlukan tahap pemikiran yang lebih matang untuk difahami. Oleh itu, karya ini lebih sesuai dikategorikan sebagai sastera dewasa kerana ianya menuntut keupayaan analisis dan pemahaman yang mendalam dalam kalangan pembaca. Berdasarkan cerpen yang telah kumpulan kami pilih ini, terdapat beberapa kritikan yang dapat dikenal pasti, antaranya kritikan sanjungan, kritikan teguran, kritikan saranan, kritikan pendekatan, kritikan penganalisian dan yang terakhir, kritikan penilaian. Kritikan yang pertama adalah kritikan sanjungan. Kritikan sanjungan ini merujuk kepada bentuk kritikan yang memberi penekanan terhadap kekuatan dan kelebihan sesebuah karya sastera. Kritikan ini bertujuan untuk menghargai keindahan, keberkesanan penyampaian serta keupayaan pengarang dalam menghasilkan karya yang memberi impak kepada pembaca. Hal ini dapat dilihat apabila Mak Leha yang pada awalnya hanya bergantung kepada kaedah jualan tradisional mula berasa tertekan apabila pelanggan semakin berkurangan. Contohnya, dalam situasi di mana ejen mula meninggalkan produknya, Mak Leha menggambarkan seolah-olah buntu untuk mencari jalan penyelesaian. Perubahan berlaku apabila Raikal mencadangkan kepada emaknya berkaitan dengan penggunaan TikTok dan Shopee. Hal ini dapat digambarkan melalui dialog seperti, "Mak, kena cuba cara baru, sekarang orang semua beli online." Walaupun pada awalnya Mak Leha ragu-ragu, namun akhirnya beliau bersetuju untuk mencuba yang menunjukkan perkembangan wataknya ke arah yang lebih terbuka. Keberkesanan kaedah ini jelas apabila perniagaan mereka kembali mendapat sambutan yang ramai melalui video promosi yang dilakukan secara siaran langsung. Kesimpulannya, cerpen ini mempunyai kekuatan dari segi penyampaian tema dan perkembangan watak yang realistik. Kritikan teguran pula merujuk kepada bentuk kritikan yang menumpukan kepada kelemahan atau kekurangan dalam sesebuah karya. Kritikan ini bukan bertujuan untuk menjatuhkan karya, sebaliknya sebagai usaha untuk menilai secara objektif dan membina. Dari aspek kritikan teguran, terdapat kelemahan dari segi perkembangan konflik dalam cerpen ini. Hal ini dapat dilihat apabila perubahan Mak Leha kepada penggunaan teknologi digital berlaku terlalu cepat tanpa cabaran yang jelas. Contohnya, selepas Raikal mencadangkan penggunaan TikTok, Mak Leha terus bersetuju tanpa menunjukkan kesukaran yang realistik. Sepatutnya, boleh ditunjukkan situasi seperti Mak Leha berkata, "Mak tak pandai guna benda-benda ni, susahlah." Namun, konflik dalaman seperti keraguan dan ketakutan ini tidak dihuraikan dengan lebih mendalam. Keadaan ini menyebabkan pembaca kurang merasai tekanan emosi watak tersebut. Kesimpulannya, jelaslah bahawa kelemahan ini mengurangkan kesan dramatik dan penghayatan pembaca terhadap cerita. Selain itu adalah kritikan saranan. Kritikan saranan merupakan bentuk kritikan yang bertujuan mengemukakan cadangan penambahbaikan terhadap sesebuah karya. Kritikan ini membantu mempertingkatkan kualiti karya melalui idea yang lebih konstruktif. Berdasarkan kelemahan tersebut, pengarang disarankan untuk memperincikan lagi proses perubahan Mak Leha. Contohnya, boleh ditambah situasi di mana Mak Leha menghadapi kesukaran semasa mula menggunakan TikTok, seperti tidak yakin bercakap di hadapan kamera. Misalnya, dialog seperti, "Macam mana nak cakap di depan kamera ni? Mak malulah." Selain itu, boleh juga ditunjukkan kegagalan awal seperti video yang tidak mendapat sambutan ramai. Raikal mungkin memberi semangat dengan berkata, "Tak apa Mak, kita cuba lagi. Ini proses belajar."
Penambahan situasi sebegini dapat menjadikan cerita lebih realistik dan menarik. Secara keseluruhannya, penambahbaikan ini dapat meningkatkan kualiti penceritaan dan kesan emosi. Seterusnya, kritikan yang keempat iaitu kritikan pendekatan. Kritikan pendekatan ini merujuk kepada analisis karya berdasarkan teori atau perspektif tertentu seperti psikologi, sosiologi dan moral. Pendekatan ini membantu pembaca memahami karya daripada sudut yang lebih mendalam dan sistematik. Dari sudut sosiologi, cerpen ini menggambarkan tentang realiti usahawan kecil yang perlu menyesuaikan diri dengan teknologi yang semakin canggih. Hal ini dapat dilihat apabila Mak Leha terpaksa mengubah cara perniagaannya apabila pelanggan semakin beralih kepada pembelian secara atas talian. Dari sudut moral pula, perubahan sikap Mak Leha menunjukkan nilai keterbukaan terhadap pembaharuan. Hal ini dapat digambarkan melalui dialog seperti, "Kalau ini cara untuk memajukan perniagaan kita, Mak sanggup cuba." Selain itu, hubungan antara Mak Leha dan Raikal menunjukkan nilai kekeluargaan yang kukuh. Kesimpulannya, jelaslah bahawa cerpen ini bukan sahaja mencerminkan realiti sosial, malah menyampaikan nilai moral yang juga penting. Di samping itu, kritikan penganalisisan. Dalam kritikan penganalisisan ini, ia menumpukan kepada aspek struktur dalam karya seperti plot watak, tema dan latar. Kritikan ini bertujuan menilai sejauh mana elemen-elemen tersebut disusun secara berkesan dalam sesebuah karya. Cerpen ini mempunyai struktur plot yang tersusun dengan jelas. Permulaan cerita menunjukkan kemerosotan perniagaan Mak Leha, diikuti dengan perkembangan apabila Raikal mencadangkan perubahan. Klimaks berlaku apabila Mak Leha akhirnya bersetuju untuk mencuba kaedah baru. Hal ini boleh digambarkan melalui dialog seperti, "Baiklah, Mak ikut cara Raikal. Kita cuba." Peleraian pula menunjukkan kejayaan perniagaan selepas menggunakan pemasaran digital. Susunan ini menjadikan cerita mudah dipahami dengan logik. Oleh itu, tegaslah bahawa struktur plot yang tersusun membantu penyampaian tema dengan lebih berkesan. Akhir sekali ialah kritikan penilaian. Kritikan penilaian merupakan bentuk kritikan yang membuat rumusan keseluruhan terhadap kualiti sesebuah karya. Kritikan ini mengambil kira kekuatan dan kelemahan sebelum membuat pertimbangan akhir. Secara keseluruhannya, cerpen ini merupakan karya yang relevan dengan kehidupan masyarakat pada masa kini. Hal ini dapat dilihat melalui perniagaan Mak Leha yang merosot akibat tidak mengikuti perkembangan teknologi. Kejayaan selepas menggunakan TikTok dan Shopee menunjukkan kepentingan menyesuaikan diri dengan perubahan. Nilai positif juga dapat dilihat melalui dialog seperti, "Kalau kita tak berubah, kita akan ketinggalan." Hal ini menunjukkan mesej yang jelas kepada pembaca. Oleh itu, jelaslah bahawa cerpen ini boleh dianggap sebagai karya yang berjaya dan memberi manfaat kepada pembaca. Kesimpulannya, cerpen Mak Leha TikTok merupakan sebuah karya yang berjaya mengangkat isu perubahan zaman, khususnya dalam konteks penggunaan teknologi dalam dunia perniagaan. Melalui analisis kritikan yang telah dilakukan, dapat dilihat bahawa karya ini mempunyai kekuatan dari segi penyampaian tema, pembinaan watak serta relevansinya dengan realiti kehidupan masyarakat pada masa kini. Walaupun terdapat beberapa kelemahan seperti pengolahan konflik yang kurang mendalam, namun
Kelemahan tersebut tidak menjejaskan keseluruhan mesej yang ingin disampaikan.